إياك نعبد وإياك نستعين عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kita tuan maupun sebentar kita dengan surah Al-Hasyr bahagian yang ketiga. Baik. Kita tengok tuan-tuan pada ayat nombor 23, ayat nombor 23. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. Kalau eloknya dihabiskan sampailah Al-Mutakabbir. Kalau sampailah, kalau tidak boleh wakafkan. Yang saat tanda merah itu tuan, kerana ada sebahagian qari-qari khususnya di dalam YouTube. Dalam YouTube itu ada dia wakafkan satu-satu ni. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Dia wakaf satu-satu. Kerana itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya dah sebutkan keadaan sebegini sebenarnya tidak tepatlah. Tidak tepat. Tidak dibaca begitu, malahan kalau tengok pada mushaf yang dulu pun tidak, mushaf dulu dia banyak tanda-tanda, ada jim, ada alif jim, sad, alif sad, apa semua dah. Masa sekarang ni ada jim saja, kemudian dalam alif, kalau itu je lah sikit-sikit ya. Mushaf dulu tu lebih banyak. Dan tu saya cari yang sekarang mushaf itu sekarang dia dah macam tak ada lah, payah sangat lah nak jumpa. Yang dulu itu pun tidak menandakan begini. Maksudnya boleh Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Sebiji-sebiji itu tak ada. Jadi kenapa tuan-tuan? Kerananya ialah dari sudut ilmu Al-Quran ini, satu sudut lain ialah dia adalah bahasa Arab. Bila sebut bahasa Arab, maka dia kena baca mengikut kaedah bahasa itu sendiri. Apa kaedah bahasanya? Huwa Allah. Huwa itu dia panggil mubtada. Kalau dia kata subjek, kerana predikatnya Allah. Dia Allah. Mubtada khabar. Subjek, predikat, mubtada khabar. Baik. La ilaha illahu. Kemudian Al-Malik. Al-Malik ini kaedah bahasanya dipanggil khabar thani. Khabar yang kedua.
Kemudian Al-Qudus pun sama, khabar thani, As-Salam khabar thani, Al-Mu'min khabar thani. Contoh mudah gini tuan-tuan. Kita kata sekolah besar. Nah, sekolah besar. Sekolah besar ni subjek tu sekolah, besar itu predikat. Kitanya ialah sekolah besar. Baik. Ada tak kita bercakap besar sekolah tak sebut? Ada tak kita cakap gitu? Oh ialah besar tu orang faham, tapi apa benda orang cakap besar? Besar, apa benda ni? Jadi maksudnya jumlah ghairu mufidah, satu ayat atau satu jumlah itu yang tidak dapat difahami. Nah, jadi itu bukan kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab mesti ada mubtada, mesti ada khabar. Jadi dengan sebab itu ada subjek, ada predikat. Muhammad rajin. Dia nak cerita Muhammad, dia tak sebut Muhammad, dia sebut rajin apa ni? Nah, mesti kena ada dia punya subjeknya apa dia? Muhammad. Barulah mafhum itu difahami. Dengan sebab itu tuan-tuan, kaedah baca begitu tu salah dari sudut ilmu bahasa. Cuma kalau kita berhenti tadi kita ambil Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Cuba tuan. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Kenapa kita berhenti sini? Tak sampai nak apa lah. Undurlah balik je lah. Maknanya kebiasaannya kita undur tu dua. Kalau boleh ambil Al-Malik Al-Quddus ni, tak sampai okey lah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Cuba. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Okay. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Mudah-mudahan kita dapat satu perkara yang kita boleh ambil daripada sini ialah Al-Quran ini kena baca mengikutkan kaedah dia. Jadi dalam Quran itu dibuat penandaan-penandaan seji macam ini. Tujuannya ialah untuk supaya kita orang awam ini baca dan berhenti di tempat yang betul. Boleh tuan-tuan? Cuma bila panjang dan tak sampai itu masalah nafas. Dan bila masalah nafas ini tak perlu paksa-paksa diri, berhentilah kat mana-mana kerana pada masa itu sudah berlaku dia panggil wakaf iqtira'. Wakaf iqtira' ni wakaf terpaksa. Wakaf terpaksa berhentilah mana-mana pun tak berdosa. Wakaf iqtira'. Bertebal lagi. Wakaf iqtira'. Cuba lihat. Waqaf iftira'. Wakaf iqtira' ini maksudnya wakaf terpaksa. Terpaksa ini nafas lah biasanya kan. Ada pun orang tu memang dia uzur. Uzur tu maksudnya tak boleh berhenti. Ya boleh 2-3 patah, berhentilah tak apa. Bismillah, situ je boleh, dia tak apa untuk dia. Untuk dia tidak ada masalah. Habis itu tak ambil itu macam ambil Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Untuk dia lah. Kerana dia tak sampai nafas. Jadi Islam ni ada kaedah yang Allah beri kemudahan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Bagi kita yang okey-okey tak boleh lah. Kita cakap dengan orang yang ada keuzuran. Dibagi wakaf iqtira'. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah setiap diri masing-masing apa yang nak dibawa, ma qaddamat lighad. Apa yang nak dibawa pada esok. Wattaqullah. Esok ni maksudnya
yang di akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi seperti mana orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka termasuk orang fasik. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama orang-orang masuk neraka dan orang masuk syurga. Ashabul jannati humul faizun. Orang masuk syurga ini dialah yang sangat-sangat berjaya. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran diturunkan di atas satu bukit, diletak atas satu bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kamu akan melihat dia sangat takut, sangat rendah diri dan mutasaddian min khasyatillah, pecah, dia boleh jadi pecah kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah satu misal contoh yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia berfikir. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, Allah menyebutkan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunjukkan isyaratnya bahawa seorang beriman itu dia kena berusaha dan ikhtiar, bukan hanya beriman tapi bertakwa. Apa makna takwa, tuan-tuan? Takwa ialah dalam maksud bahasa yang mudah, takutkan Allah. Itu maksud bahasa yang mudah lah. Istilah sebenarnya takwa ialah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, iaitu ikut segala perintah, tinggal segala larangan. Itu maksud takwa. Jadi kita sejak daripada bangun tidur ikut yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang, takwa lah. Nah, kita pergi kerja ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, maka takwa. Nah, kita bila dalam masalah perjual beli ikut perintah Allah dan tinggal apa Allah larang, itu takwa. Itu maksud takwa. Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, taat perintah, tinggal larangan. Kenapa tuan-tuan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kerana hidup kita ni tidak selesai di sini, bukan selesai di sini. Kalau orang mati hari ini, kita kata tak ada di atas muka dunia. Hakikatnya tuan-tuan, di atas muka dunia dia selesailah, tetapi di akhirat belum selesai. Bahkan perjalanan hidup di akhirat lebih panjang. Tak boleh nak banding hidup atas muka dunia. Allah SWT sebut dalam Quran perbandingan hidup dunia dan akhirat, tuan-tuan. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Ada kan tuan-tuan orang salah satu manusia hidup 1000 tahun dalam muka dunia? Setakat Ustaz jumpa tak ada. Nabi Nuh AS paling dekat 950 tahun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'am. 1000 tahun 50. Maknanya 950. Itu paling dekat. Kalau pun Nabi Nuh itu panjang umur sampai 1000 tahun, maka baru satu hari. Itu 1000 tahun satu hari di akhirat. Ya kita tahu berapa umur sekarang? So kita tengok sana. Saya rasa dalam ni paling 70 tahun. Ada? 70-80 belum tak ada pun. Jadi tuan-tuan, 1000 tahun baru sehari. 60-70 Allahumma sangat-sangat pendek. Ini yang Ustaz suka buat congak mudah lah. Nak ambil kalkulator nak kira pun boleh dengan telefon ada kan. Kalau dah satu hari itu kita kata 24 jam, satu hari di akhirat 24 jam, 1000 tahun kamu pergi. Maknanya 12 jam 500 tahun. 6 jam 250 tahun, 20 tahun. 3 jam 120 250 bagi 2 125 125 tahun.
Kalau ada tu nenek kita 150 tahun umur ni baru 3 jam. Allah. Jadi 60-70 tahun sekitar tuan-tuan, sekitar 1 jam 30 minit. 90 minit akhirat sama saja hidup kita 60 tahun. Allahumma. Jadi tuan-tuan, rupanya hidup atas muka dunia ni nak balik akhirat tak ada apa-apa. Sangat pendek. Tapi yang sangat pendek ini Allah suruh tengok, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Suruh tengok kau nak bawa apa yang panjang, yang lama di akhirat tu nak bawa apa. Allah, yang inilah kita berasa genung, kita berasa kecil, kita berasa insaf. Masya-Allah. Mati sahaja. Kalau orang mati pada hari ini, pada malam ini dia mati, maka masuk dalam kubur semua ke bumi apa semua tuan-tuan. Lepas tu kita kata nak buat apa dalam tu? Nah, duduk diam saja gitu. Alhamdulillah. Kalau duduk diam saja itu mujur. Tak, tuan-tuan, masalahnya ada datangnya malaikat munkar nakir. Ada. Kalau boleh jawab Alhamdulillah, bukan soalan payah, soalan mudah ya. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man dinuka. Siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu, siapa apa agama kamu. Senang je soalannya. Tetapi rupanya untuk menjawab soalan-soalan mudah, soalan bocor tu tidak mudah. Sebab yang jawab itu adalah amalan kita. Allahumma ta'ala. Itu Allah kata wal tanzur nafsu ma qaddamat. Tengok amalan-amalan dia, tujuan dia amalan tadi dia nak bawa kepada hari esok. Dan Allah menggunakan esok ini menunjukkan dekatnya hari akhirat. Nah, seorang yang mati pada hari ini itulah akhirat dia. Nah, mati pada hari ini, pada malam ini itulah akhirat dia. Orang mati pada tahun depan, tahun depanlah akhirat dia. Orang mati semasa berlaku kiamat semua, itu akhirat dia. Jadi maknanya tuan-tuan, walaupun katalah kiamat ini akan berlaku 100 tahun lagi, 100 tahun lagi pun sekejap sahaja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lama itu kita. Nah, kenapa lama? Kerana kita terikat dengan masa, sedangkan Allah tak ada terikat dengan masa. Jadi lama sekejap adalah kita, di sisi Allah tidak. Dia sama je. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, Allah ulang lagi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan setiap apa yang kita buat. Dan mengkhabarkan ini tuan-tuan, semua yang kita buat itu akan ditunjukkan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Nah, kira-kira ini dibuat di hadapan seluruh umat manusia. Hari ini tuan-tuan, orang berusaha ikhtiar untuk sembunyi semua yang dia buat, kesalahan-kesalahan itu sembunyi kan? Nah, ada yang orang sengaja buka dia punya kesalahan dia di hadapan orang ramai? Ada tak tuan-tuan? Saya mencuri sebenarnya, misalnya ada? Tak ada. Nah, saya buat jahat sekian, tak ada nak beritahu itu. Nah, kenapa? Ada risiko sangat besar. Dia malu, kemudian polis boleh tangkap dia. Nah, banyak perkara memang tak boleh dedahkan. Nah, kecuali lah orang-orang yang ini satu kesilapan besar tuan-tuan, satu kesilapan sangat besar, iaitu satu orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah sekarang suruh hijrah, orang itu hijrah. Bila dia telah hijrah, dia pun masuk dalam TV, masuk dalam radio, iTunes, apa semua tu. Dia pun cerita, saya dulu lah tak semayang 30 tahun. Allahumma. Kita tahu tak sebelum ni dia tak semayang? Tak tahu, dia beritahu. Nah, sedangkan dosa itu dosa besar yang Allah Subhanahu, walaupun dosa besar tapi Allah tutup. Maknanya kebaikan dia dari situ Allah tutup. Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan dia dengan Allah. Tinggal lagi dia kena taubat, dia kena qada semua. Itulah dia dengan Allah. Tiba-tiba dia tambahkan urusan tersebut, dipanggil al-mujahiri. Mujahir ini orang yang Allah SWT tutupkan dosa pada satu malam. Dalam hadis Sahih Bukhari, Allah tutup pada malam, kemudian asbaha, pagi hari, masuk siang hari dia cerita, aku malah dah dia sekian buat dosa. Dia pergi cerita, sedangkan dosa tu satu dosa, tapi Allah tutup dosa tersebut. Tiba-tiba dia pergi buka, ni dosa yang sangat besar.
Dosa ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ampun orang seperti ini. Tidak ampun kata para ulama, maksudnya sangat-sangat Allah murka, Allah marah. Aku tutup dah, kamu pergi buka. Jadi tuan-tuan, dosa-dosa jangan buka. Jangan buka kepada sesiapa pun, kecuali yang berhak. Berhak ni contohnya pengadilan, mahkamah, itu terpaksa lah. Tu hakim, orang ni gini-gini, itu penghakiman kita lain yang berhak. Tapi orang biasa ada hak lah, tidak ada hak untuk mengetahui. Jadi tak perlulah dia beritahu tentang dosa-dosa dia. Jadi akhirat kelak Allah akan buka semua sekali. Dia tak buka ke muka dunia, Allah buka di akhirat. Semoga-moga tuan-tuan kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Allah tutupkan dosa-dosa kita. Ada satu manusia yang bila masuk dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, bila berdepan dengan Allah, maka pada masa itu dia rasa Allah tunjukkan semua buku amalan dia. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Bila ditunjukkan buku amalan, sejauh mata memandang tu dia pegang kepala, Allah celakalah aku, ya Allah celakalah. Kenapa? Kerana buku ni tulis belaka dia. Yang besar-besar tulis, yang kecil tulis juga. Cukup besar-besar tu dah ada, yang kecil tulis juga. Allahumma ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila ditulis belaka kecil besar. Jadi tuan-tuan, dia rasa tak lepas dah habis. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup dia punya kesalahan-kesalahan tersebut daripada pandangan orang ramai pada masa itu. Dia selesai selepas perbicaraan itu, tuan-tuan, dia kata, Masya Allah, aku berasa tak lepas. Memang tak lepas dia kata dengan banyak kesalahan tersebut. Tetapi Allah memberi pengampunan dan Allah menutup kesalahan tersebut. Siapa dia ni? Orang ini ialah man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Orang yang suka menutup kesalahan-kesalahan manusia. Sedangkan yang berlaku sekarang ini suka membuka-buka kesalahan. Dia ni buat ni tipu orang, yang menipu orang dan ada mudarat untuk orang itu boleh. Berhati-hati dengan orang yang scammer. Contohnya scammer, dia akan ambil duit gini-gini, telefon kita ni. Saya yakin setiap orang tuan-tuan perempuan mesti ada yang telefon. Betul ya? Dengan telefon, cik, saya daripada balai polis sekian-sekian. Ada saya daripada LHDN. Gitu, otak tu lah, ya Allah. Semua itu scammer ke? Ada satu video pihak polis, dia kata, polis kalau dia nak orang itu, dia nak bicarakan orang, dia nak soal orang, dia suruh orang tu datang balai. Cik, kami daripada balai sekian-sekian pada Seremban, sila datang ke balai polis Seremban. Itu je dia cakap. Tak ada lah si polis ini akan berbual dengan kita. Hello cik, apa khabar? Tak ada. Panjang pula perbualan tersebut. Tak ada. Cik, sila datang ke balai, ada urusan ni sangat penting. Itu saja yang akan diberitahu. Itu ya. Kalau nak berbual panjang tu, soft scam. Jadi tuan-tuan boleh angkat telefon tu dengan orang patah. Kalau bahasa pelik, ada tak lah telefon. Jangan layan memang kena setiap hari. Dan yang terbaru ni tuan-tuan, yang kena itu sudah dalam masa beberapa minggu, berpuluh juta kena. Report polis apa semua, nampaknya masih dalam keadaan yang sama. Yang berita yang baru hari 2 ni ialah berkenaan dengan satu orang doktor perubatan, Dr. Rafidah, dia hilang duit 13,000 dalam bank. Pukul 2 pagi orang buat transaksi transaksi duit, pindah duit itu daripada akaun dia. Tak sampai tag dalam telefon apa semua tu, dia pun report polis apa semua. Bank salahkan dia pula. Dia tak tahu apa. Jadi bank mana sila cari sendiri lah dalam saya tak ada sebut di sini. Tapi tuan-tuan, terbalik pula lah. Dia buat report polis apa semua, tiba-tiba orang bank kata kepada dia kesalahan dia kerana dia telah menambah satu nombor telefon yang lain. Sejak bila pula dia kata saya tambah. Jadi akhirnya
Duit kita dalam bank pun tak selamat pula dah. Kita pun pening pula. Jadi tuan-tuan, yang scammer seperti ini yang ini boleh diberitahu. Tapi kalau kesalahan-kesalahan bersifat yang tidak ada keperluan, tak payah beritahu. Nah, tak payah beritahu. Itu urusan kita dengan Allah. Bangun malam, sembahyang, sujud kepada Allah, ya Allah, aku buat salah begini, menangis kepada Allah, maka Allah sudi mendengarnya dan Allah akan mengampunkan orang seperti ini. Tak payahlah duk cerita, dia bawa apa semua, saya ni begini supaya orang lain juga ambil iktibar. Tak payah. Itu tidak suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nak cerita gini boleh. Ada satu orang dulu gini tak sebut nama, tak apa lah. Dia buat dosa gini akhirnya tak apa, itu tak apa. Nah, tanpa menyebut nama. Yang kita pergi mengaku tak pasal-pasal itu apa hal. Nah, sedang hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan supaya jangan jadi golongan muhajirin yang hijrah tu kan. Muhajirin ini ialah orang yang Allah sembunyi dosa dia buka kepada orang lain. Wal'iyatu billah. Boleh tuan. Jadi kalau cerita yang banyak lagi kes-kes yang lain tu, dia buat video apa semua, Allah tuan. Saya tengok zaman sekarang ni satu je keadaan cara kita buat, kita jangan komen. Makin di komen, makin dikeji, makin naik punya rating pun. Kita ingat makin keji tu dia tobat ke tak tobat tuan. Dia kata lagi bagus. Kenapa lagi bagus? Dia punya viewer naik, likers dia naik, barang dia terjual lagi banyak. Lagi untung tuan. Cara macam mana tengok buat tak tahu. Jangan komen. Tak komen itu sakit dia. Tapi nampaknya tidak begitulah. Lama orang nak mengomen perkara ini. Jadi tuan-tuan, itu semua akan diperkirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di akhirat. Akan dunia mungkin selamat lagi, mungkin nampak sihat lagi apa semua, di akhirat dah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memperhitungkan Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Pasti dibalas baik dan buruk. Semoga Allah mengira banyak kebaikan yang kita buat dan membalas segala kebaikan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengampunkan segala kesalahan kita. Baik tuan-tuan, kita tak berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduhu ilaina waqta hajatina ilaih. Dan kembalikan ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakan. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.